Ya, jadi hari ni kita nak belajar pasal daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Jadi yang ni topik yang ketiga. Jadi sebelum kita start, kita baca doa dululah. Siapa boleh baca doa? Huda boleh baca doa? Lupa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmu kami. Ya Allah tambahkanlah kefahaman kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, jadi daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey, dikatakan kamu ada kereta mainan. Kereta mainan tu kalau seperti biasa kita lepaskan dia, kata kita ada kereta mainan tu dia ada bateri kan, dia akan gerak dengan garis lurus lah kan, betul tak? Tapi macam mana pula kalau kita ambil kereta mainan tu kita tambat dia pada satu kaki retak dengan tali. Jadi bila kamu tambat sesuatu objek yang tengah bergerak lurus ni, automatik dia akan bergerak dalam satu bulatan. Boleh? Betul tak? Kamu pernah tak tambat apa-apa yang tengah bergerak? Okey, Ustaz cikgu pakai pensel. Jadi daya kalau kata dia dah tarik macam ni, ada satu daya yang terhasil lah. Daya yang kita panggil daya memusat tu di gerak arah ni. Okay. Dia tarik kereta kamu, sebab tu kereta kamu dia boleh gerak dalam satu bulatan. Dulu mak cikgu kata masa dia kecil-kecil kan, macam serangga macam dragonfly ke pepatung, kalau dia orang tangkap, budak-budak buat apa tahu? Budak-budak ikat. Budak-budak ikat dengan tali, lepas tu dia pegang. Nanti pepatung tu dia akan cuba lari, jadi dia nak terbang jauh lah kan. Tapi apa yang berlaku, dia akan jadi pusing-pusing je. Dia pusing-pusing kat tali tu. Jadi kamu jangan buatlah, kesian kat dia. Okay, jadi kereta mainan ni dia akan gerak menghasilkan satu bulatan kan. Jadi yang tu yang kita panggil sebagai daya memusat. Okay, jadi kalau kata dia bergerak dalam satu bulatan, kita dia nak pergi arah ni kan. Jadi yang ni hal laju dia. Tapi sebab dia gerak dalam bulatan, hal laju dia quantity vector, hal laju dia berubah tak? Hal laju dia berubah sebab arah dia berubah. Boleh? Laju dia tak berubah. Laju tu kuantiti skala kan. Maknanya magnitude tu tak berubah, tapi sebab hal laju ni kuantiti vektor, bila kita gerak dalam satu bulatan, kata kat sini, dia ni dah pandang arah lain ni kan. Jadi bila kita gerak dalam satu bulatan, arah dia berubah, jadi kita kira sebagai hal laju dia berubah. Jadi bila hal laju berubah, kita kata objek tu sedang memecut. Boleh? Sebab hal laju, walaupun yang ni yang berubah sekarang hanyalah arah dia kan. Tapi sebab dia tetap berubah, kita kata dia berubah juga. Jadi kita kata dia memecut. Jadi kita ada formula baru untuk kamu. Kalau kata dia memecut, yang ni kita panggil dia sebagai pecutan memusat kita. Boleh? Jadi yang ni bukan pecutan yang sebelum ni sebab dia melibatkan bulatan. Di pecutan memusat kita tu formula dia V kuasa 2 over R. Boleh tak? Jadi yang ni formula yang kamu kena ambil je. Kita tak payah tahu macam nak dia terbitkan sebab nak terbitkan dia datang daripada trigonometri yang susah-susah. Okay, jadi yang ni kita ambil dia punya formula je. Okay, jadi A pecutan memusat kamu. Pecutan memusat sama dengan V kuasa 2 over R. Jadi kalau kita masukkan dia dalam equation Newton kita, F sama dengan MA, kita dapat daya memusat kita, daya yang bertindak pada arah yang sama dengan pecutan ni. Pecutan ni memusat kan. Jadi daya tu pun bertindak memusat juga, maknanya ke arah tengah bulatan ni. Daya memusat kita formula dia F sama dengan MV kuasa 2 over R. Okay. Jadi kita nak kaji formula ni lah hari ni. Formula daya memusat ni. F sama dengan MV kuasa 2 over R. M ni jisim objek tu, jadi kat sini kalau kata kereta, jisim kereta. Lepas tu V ni kita ambil dia sebab V hal laju tu dia berubah kan. Tapi magnitude dia tu sama dengan laju. Jadi kita boleh panggil je V ni sebagai laju linear dia. Laju linear sebab arah dia tu dia nak pergi lurus.
Jadi dia sentiasa tangent dengan bulatan ni, betul tak? Dia nak pergi lurus. Jadi kat mana-mana point dia sentiasa adalah tangent kepada bulatan kamu ni. Jadi yang tu kamu punya laju linear kamu. Okay. Lepas tu R ni adalah jejari dia, jejari bulatan ni R. Okay. Jadi yang ni kamu punya formula. Alright. Jadi hari ni kita nak kaji formula tu. Jadi kita nak buat eksperimen sikit. Jadi kita nak tahu apakah hubungan di antara laju linear dengan daya memusat. Jadi apa hubungan antara F ni dengan V ni, F dengan V. Okay. Jadi kamu rasa apa hubungan dia kalau berdasarkan formula dia? Jadi F sama dengan Berkadar langsung. R kan? Berkadar langsung, betul tak? Kalau semakin bertambah daya memusat, semakin bertambah hal laju linear kan? Ataupun bila makin laju linear dia, daya memusat tu lagi besar. Bila daya memusat tu lagi besar, maksudnya apa? Maknanya daya tarikan yang dialami oleh kereta tu lagi kuat. Jadi kalau kata yang ni tali, daya tu kita boleh wakilkan dengan tegangan tali lah. Okay? Jadi yang ni eksperimen. Eksperimen ni ada dalam buku teks kamu, tapi kita tak boleh buat secara real. Jadi kita akan buat secara simulasi, tapi kamu boleh lengkapkan cikgu punya eksperimen ni, boleh? Di eksperimen tu kita pakai gambar, kita pakai alat ni. Kita ada tube plastik macam satu pen yang dia punya luar dia lah. Kita masukkan tali dalam tu. Lepas tu kita rotatekan tali tu, nampak tak? Jadi bila kita rotate tu, kita kena rotate dia supaya dia mengufuk. Supaya kita boleh hilangkan kesan graviti pada dia. Jadi yang ni macam mewakili kereta kamu tadi tu kan. Jadi kita buat eksperimen ni untuk kita tahu kita punya kaitan antara V dengan kamu punya daya tindakan daya memusat ni, yang ni daya yang bertindak arah ni. Jadi kamu akan rasa daya memusat tu sebab kamu akan rasa dia daripada tegangan tali tu. Bila kamu rotate dia, kamu akan rasa tali tu makin tegang ke, makin kendur kan. Jadi kat bawah ni kita bubuh pemberat satu sebab dia simulasi yang ni simulasi lebih kurang macam pemberat ni akan bagi kamu tegangan tali tu lah, macam kita ikat daripada kaki retok tu kan. Tapi kalau kamu bayang dia sebagai planet, yang ni kita boleh anggap dia sebagai bumi tu kan, dan daya graviti dia tarik bulan tu membentuk satu orbit keliling bumi tu. Sama jugalah kita boleh anggap dia macam tu. Jadi kita punya tegangan tali tu datang daripada pemberat berslot ni. Kita boleh ubah ni dan kita boleh ubah ni. Jadi macam mana kamu rasa kita boleh dapat hal laju gerakan yang kita putar tu? Macam nak cari hal laju dia, kita kena buat apa? Kalau kamu tengok gambar ni, macam mana kamu rasa kita boleh dapat hal laju? Jarak kali sesaran. Bukan kali, jarak bahagi dengan sesaran. Jadi nampak tak sekarang ni kamu punya objek ni digerak dalam lintasan bulat kan? Jadi apa jarak dia? Jarak dia sama dengan apa? Jejari. Bukan, ni bulat ni. Jejari bulatan. Jejari bulatan sini R. Ni. Yang keliling apa dia? Lintasan kamu punya penyumbat getah ni apa dia? Jadi V betul sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, jadi jarak tu sekarang bulatan ni. Apa formula dia untuk dapat jarak bulatan? Siapa ingat? 2 pi J. 2 pi J, betul? 2 pi J kan dapat lintasan bulatan ni kan? Jadi kalau kita ambil 2 pi J ataupun 2 pi R lah, sebab sini jejari dia R kan? Bahagi dengan T. T dia kita nak ambil macam mana kamu rasa? T dia apa? Masa diambil oleh apa? Masa ni apa kita nak ambil? Macam mana kita nak cari hal laju? Kena ada masa kan? Jadi masa apa yang kita boleh ambil logiknya kalau benda tu tengah berputar? Siapa tahu? Siapa tahu boleh jawab? Satu putaran lengkap. Pandai. Jadi satu putaran lengkap tu kita panggil dia tempo kan? Sama macam bandul kan? Jadi kalau kita nak cari T dia, kita cari satu putaran lengkap dia sebab kita dah ambil 2 pi R, jadi kita bahagikan dia dengan masa diambil untuk satu putaran lengkap tu, yang tu tempoh dia.
Okay. Jadi bila kita ambil 2πr bagi dengan T, kita akan dapat halaju lintasan tu lah. Halaju yang kita nak tu, halaju linear tu. Okay, mari kita tengok. Kita lengkapkan dulu eksperimen ni. Jadi cikgu tolong kamu, tapi cikgu nak kamu siapkan ni sebenarnya. Cikgu akan buat 1-2 parameter yang kamu, tapi lepas tu cikgu nak kamu lengkapkan table cikgu ni. Lepas tu plot graf sendiri. Lepas ni kamu plot graf sendiri. Okey, jadi kalau kita nak kaji hubungan antara daya memusat F dengan laju, macam mana kita nak tulis tujuan kita? Ini tujuan kita kan untuk mengkaji hubungan. Jadi yang ni kamu salin balik ayat atas ni. Tujuan, macam mana nak tulis tujuan? Apa ayat dia? Mengkaji. Untuk mengkaji, yang ni lah. Untuk mengkaji hubungan antara daya memusat F dengan laju. Boleh? Laju. Yang ni cikgu dah tulis dah. Yang ni tujuan dia. Okay? Dia apa hipotesis dia tadi? Yang tadi siapa dah bagi tadi? Apa yang kamu akan predict berlaku? Daya memusat berkadar langsung dengan laju. Jadi dia berkadar langsung. Yang tu bila dah ada graf kan. Jadi sebelum ada graf, kita kena guna perkataan semakin. Jadi semakin apa, semakin apa? Semakin meningkat daya, semakin meningkat bertambah laju. Semakin, betul. Jadi maknanya kita nak ubah daya tu kan. Jadi semakin meningkat daya, semakin bertambah laju. Semakin bertambah laju. Bertambah laju linear. Okey. Okey, jadi apa pun boleh ubah dia? Apa yang kita manipulasikan? Daya. Kita ubah daya. Macam mana kamu rasa kita ubah daya? Daya tu F. Pemberat. Jadi kita akan ubah jisim pemberat berselot ni. Jadi bila kita kata kita ubah, kita akan ubah daripada nilai-nilai yang kita boleh, yang konsisten lah. Macam kat sini cikgu ubah daripada nilai-nilai kita start dengan 0.05. Lepas tu kita akan ubah dia di 0.1, 0.15, 0.2, 0.25. Kita akan ubah macam tu. Okay, jadi yang kita manipulasikan tu daya memusat tu. Bodoh je tulisan, okay. Okay, yang bergerak balas tu apa? Laju pergerakan. Laju, okay. Laju linear kamu tu kan? Jadi laju pergerakan yang ni. Laju pergerakan penyumbat getah ni. Jadi kamu tulis laju pun tak apa. Dekat sini kamu tulis simbol yang ni. Simbol dia apa? F kan? F. Okay, yang ni? V. Okay. Jadi kalau berdasarkan gambar ni dan formula kamu rasa apa yang kita perlu malakan? F sama dengan Tebalan benang. 2/R kan? Tak. yang lebih jelas lagi. Tebalan benang. Jari. Apa? Jejari? Jari. Betul-betul jejari ya. Jejari ni kita kena malakan sebab berdasarkan formula dia, kalau kita ubah jejari, ubah tak nanti F tu ataupun V? Dia akan berubah kan. Jadi kita kena bagi jejari dia malah, jejari dia sama. Selain daripada jejari dia sama, kita maintainkan penyumbat getah ni jisim penyumbat getah yang sama. Kita tak ubah dia. Ni jejari R. Okey. Jadi yang ni cikgu nak kamu lengkapkan radas tambahan dia berdasarkan gambar rajah ni lah. Tapi ada satu benda yang kita tak ada dalam gambar ni. Apa dia? Alat apa yang kamu rasa tak lengkap? Berkaitan dengan alat-alat ukuran kita. Apa yang tak ada? Sebab selalunya kita tak lukis kat gambar rajah kita alat tu. Jam randik. Jam randik. Betul, kena ada jam kan sebab nak kira tempoh kan. Lagi satu. Satu lagi alat ukuran. Pembaris. Betul, pembaris meter sebab kita nak ukur jejari dia kan. Jadi kita nak tetapkan dia punya R, jadi kena ada pembaris meter. Jadi dalam radas kamu kena ada alat-alat ukuran tu. Kalau tidak kiranya kamu tak dapat menjalankan kamu punya aktiviti lah. Alright. Jadi yang ni prosedur dia. Nanti kamu boleh baca, mari kita tengok macam mana kita nak buat simulasi tu. Okay, yang ni kita punya lab. Jadi semua orang hari ni jadi Newton lah sebab sebab lab ni dia Newton je ada. Nanti kalau katakan buat sendiri seronok kat tak lab ni. Tapi tak apalah, kita tengok yang Newton buat. Okay. Alright. Jadi kamu nampak tak
yang ni sama ke apparatus dia macam yang kita yang gambar tadi tu kan. Jadi dia kata kat sini, kamu click on the masking tape to change the radius. Jadi kalau kamu klik sini, kamu akan change radius tali ni. Tapi yang ni kita tak nak ubah kan. Jadi kita biar dia 200 cm. 200 cm tu kiranya 2 meter lah, betul? 2 meter. Lepas tu dia kata kalau nak ubah jisim pemberat ni, kita picit dia. Jadi kalau kita picit sini, dia akan ubah pemberat tu. Satu pemberat tu 10 gram. Tadi cikgu nak start dengan 0.05 kg kan, jadi kena ada berapa washer? Washer ni benda-benda ni. Kena ada berapa? Kena ada berapa? Yang ni ada 8, maknanya berapa gram? 80 kan? Jadi kita kena ada berapa kalau kita nak ada 0.05 kg? Berapa gram tu? 0.05 kg tu berapa gram? 50. Jadi kena ada berapa? 5. Kena ada 5. Betul? Jadi kita ubah ni, kita picit je dia berubah. Kadang kamu kena picit banyak kali tau sebab nombor dia ni macam ada banyak set. Kadang-kadang dia naik. Nampak? Ni 5. Ini kita nak 5. Jadi kalau kata kita picit, kadang dia jadi 11 kan? Tapi kalau kamu picit banyak kali, dia akan dapat turutan yang kamu nak tu, yang 5, 10, 15, 20 tu. Cikgu picit jadilah. Kadang-kadang dia keluar, kadang tak keluar. Okay? Kamu picit dia sampai dia keluar nilai yang kamu nak. Jadi kita nak start dengan 5 ni kan. Jadi yang ni dia punya pemberat tu 5. Jadi kalau kata kita nak cari tempoh ni, macam kita buat eksperimen bandul tu, kita ambil satu tempoh ke kita ambil lebih banyak? Banyak. Sebab kita nak kurangkan ralat, jadi kita ambil 10. Boleh? Jadi 10 tu cara baca dia kamu nampak tak, dia start di sini. Jadi bila Newton ni pusing dia punya tali ni, bila dia balik sini kira 1. Jadi bila kita kira sampai 10, kita berhentikan jam dia ni. Tapi yang ni dia tak accurate sangat sebab dia satu tempat perpuluhan saja. Tapi tak apalah, kita guna je sebab kita ada yang ni je kan. Okay, jadi kata cikgu start ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kamu pause macam tu, nampak tak? Jadi memang dia nampak dia lari, memang kita tak boleh pause dia betul-betul kat situ. Jadi kalau kamu tak sure ataupun kamu nak kurangkan ralat, kamu boleh repeat 2 kali macam kita buat dulu macam eksperimen ni kan. Jadi masa dia 20.3, yang ni masa untuk 10 ayunan kan. Jadi kita ambil data ni, kita lengkapkan jadual kita. Alright. Jadi yang ni yang first data tu yang 0.05 kg ni. Jadi kita akan pakai formula 2 pi r bahagi T untuk dapat V dia. Jadi kita nak lengkapkan table kita ni. Jadi tadi T10 kita berapa? 20.3 kan? Jadi 20.3 kita tulis kat sini. Yang ni first data dia. Alright, jadi kalau T10 tu 20.3. Kalau T saja maknanya untuk satu tempoh kita buat apa? Bahagi. Kita bahagi 10 kan. Jadi yang ni dia jadi 2.03. Jadi macam mana nak kira V? Kita kena masuk dalam formula 2 pi r tu kan? 2 pi r bahagi dengan T kan? Jadi R kita 2 meter kan? Jadi 2 pi darab dengan 2 bahagi dengan tempoh kita 2.03. Okay, jadi yang ni kamu picit calculator, pakai pi calculator. Berapa kamu dapat? 2 darab pi darab 2 bahagi dengan 2.03. Berapa? 6.19. Kita ambil 2 tempat perpuluhan, 6.19. Okay. Jadi yang ni V, tapi nanti kita nak plot graf kan. Ingat tak kalau kita plot graf bandul, kita kuasa 2 kan. Jadi kes yang ni pun sama sebab formula dia kuasa 2. Jadi untuk kita dapat hubungan yang berkadar langsung tu kita kena kuasa 2 kan V ni. Jadi sebab tu cikgu nak kamu kuasa 2 kan, lepas tu bila dah habis nanti kamu plotkan graf V kuasa 2 melawan F. Faham tak? Nanti kamu akan dapat graf yang ni, graf garis lurus yang lalu asalan. Kamu akan dapat bila kamu V kuasa 2. Macam nak kuasa 2, 6.19 kuasa 2 dapat apa? 38.32. 38.32. Okay.
Dia nanti kamu lengkapkan, kamu boleh buatlah graf dia nak. 3, 2. Okey, mari kita cari yang ni. Nak tengok ada beza tak? Jadi cikgu kata tadi F memusat ni pakai formula mv kuasa 2/r ni kan. Yang ni daya memusat yang bertindak pada kamu punya objek tadi yang pusing ni. Maknanya F ni daya memusat lah. Okey, jadi kalau kata Fg ni apa dia? Fg ni apa dia? Cikgu bagi 2. Yang ni jisim penyumbat. Jisim penyumbat cikgu label M2. Jisim penyumbat tadi 25 gram kan? Yang pusing kan? Jadi yang ni M2 kamu. Jadi yang ni kita punya M1. Jadi kalau ikut graviti kan cikgu kata yang ni memang eksperimen untuk kita kaji bumi dengan planet sekejap lagi kan? Jadi kalau ikut graviti yang ni bumi kamu, yang ni macam bulan kamu lah. Jadi untuk kes yang ni daya memusat tu kita guna jisim penyumbat tu. Jadi cuba kamu kira berapa daya memusat yang bertindak ke atas penyumbat tu. Pakai formula mv kuasa 2/r. Dapat berapa? Kita ambil 38.32, darabkan dengan jisim penyumbat 0.025, bagikan dia dengan nilai radius yang dia pusing tu 2.0. Berapa dapat? 0.479. Betul, 0.479. Okey, jadi sekarang ni graviti kita punya F graviti kita. Jadi F graviti ni datang daripada kita punya pemberat bawah ni kan. Pemberat bawah ni kan. Jadi yang ni dia tarik tegang tali ni kan. Macam tegangan tali kita lah. Jadi kalau F kita tu, F graviti kita datang daripada berat pemberat tu, cuba kamu kira berapa nilai dia. Berat pemberat kita yang pertama tadi 0.05 kan. Di 0.05 darab dengan 9.81. 0.4905. 0.05 darab dengan 9.81 dapat 0.49. Okey, jadi katakan kalau kamu buat dengan tepat kan, kalau kamu buat yang ni dengan tepat, dua nilai ni patutnya sama. Betul tak? Sebab dia kan daya graviti dia tarik antara dua objek tu kan dengan daya yang sama kan. Betul tak? Jadi F ni, F daya memusat ni patut sama dengan daya yang bertindak ke atas pemberat berslot ni. Faham? Jadi kalau kata kamu kira dengan tepat T ni, yang belah sini, dua-dua orang ni akan jadi seakan-akan. Jadi yang ni dekat lah ni sebenarnya. 0.48 dengan 0.49. Jadi data dia boleh tahan lah. Faham tak? Jadi dua tu sama. Kamu punya daya yang tarik kamu yang pemberat tu sama dengan daya memusat tu. Okay? Jadi kamu rasa kamu faham tak eksperimen ni macam nak buat? Faham tak? Nak tengok untuk satu lagi tak? 0.1 ke rasa boleh dah nanti kamu buat sendiri? Nak tengok satu lagi? Boleh juga. Boleh juga. Kita tengok satu lagi. Okay. Jadi resetkan balik. Bila reset dia akan balik pada 2 lah. Jadi kita nak buat untuk yang next data kita kan. Tadi next data kita 100 gram kan? 0.1. Jadi kita kena tukar yang ni supaya dia jadi 10. Kita tengok. Tu. Ni jadi. Tadi dia tak keluar nombor 10 kan? Jadi bila cikgu picit kali yang ni dia jadi. Okay, jadi yang ni maknanya dah 100 gram. Jadi sama juga kita akan ambil T dia 10 round. Kan? Kita akan ambil tempoh untuk 10. Jadi bila kamu rasa kamu ready, kamu start lah. Ni kamu start kira bila dia datang balik kat kamu. Macam mana cikgu pergi tunjuk kat skrin lah. Dia datang kat sini balik, kamu start. Dia akan pusing, dia akan datang balik situ. Yang tu baru 1. Okay. Cikgu kira sekali ni kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yang ni cikgu lambat sikit lah.
Yang hambat banyak. Okay, jadi yang ni 14.6. Jadi kalau dia ada satu digit ni, dia lagi tepat lah sebenarnya, tapi tak apa. Jadi 14.6 ni yang next data kita. Dekat sini 14.6. Jadi yang ni kita bagi 10 kan. Jadi dia jadi 1.46. 1.46. Dia patut lagi kecil ke? Betul lah. Cuba kita kira hal laju dia. Kalau kita pakai nilai T kita yang sekarang. Cikgu rasa betul lah tu. Berapa dapat T dia? Berapa dapat V dia? 2 pi darab dengan 2. Yang tu sama antara kan. Tapi sekarang tempoh kamu makin pendek. Betul lah. Bila tempoh makin pendek maknanya objek tu tengah bergerak lagi laju. Kan? Jadi 2 pi darab dengan 2 bahagi dengan 1.46. Dapat berapa? 8.6. 8.61. Betul. Kita bunda bagi 2 tempat puluhan juga. 61. Okay. Jadi kalau kita kuasa 2 kan? 74.08. 74.08. 74.08 ke 74.13? Kamu bundakan nombor yang banyak-banyak tadi ya? Kamu bundakan 8.6, kamu guna 8.61. Kuasa 2 kan 8.61. 74.13. 13 kan? Jadi kita ambil, kalau kita tulis yang ni kat dalam table kita guna yang ni untuk kita kuasa 2 kan. Cuba kamu kira F memusat dengan FG, kamu dapat berapa untuk yang ni? .93. 0.93. Yang ni ambil 3 tempat puluhan kan? Kita ambil 3 jugalah. Yang ni kenapa ambil 2? Memang dapat 2 kan? Jadi 0.927. 27. Okay, kalau yang ni senang je kan? Yang ni sekarang ni kita punya jisim pemberat bawah tu 0.1. Jadi 0.1 darab dengan 9.81. 0.981. 98 yang ni jauh tadi sebab cikgu rasa cikgu stop lambat. Okay, 981. Okay, jadi nanti kamu lengkapkan dia. Jadi sebenarnya cikgu nak move on ni boleh ke? Nanti kamu buat eksperimen ni boleh? Boleh. Boleh nak? Jadi kalau kamu tak ingat macam nak buat, kamu boleh tanya cikgu terus pun boleh ataupun kamu tengok video ni balik nak. Alright, jadi nanti kamu akan isi data, kamu akan plotkan. Lepas tu cikgu suruh kamu banding nilai F musat dengan FG. Apa jawapan nombor 2 ni? Kalau kamu banding F musat dengan FG. Sama. Sama. Jadi F musat hampir dengan nilai FG. Itulah dia. Jadi alasan ni sebab daya tu datang daripada F memusat ni datang daripada pemberat tu kan. Jadi patutnya dua orang ni sama. Right. Nanti kesimpulan tu kamu tulis, kamu dapat